Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafaqkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang barakah ini, alhamdulillah, dapat kita bersua di dalam satu majlis ilmu, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan berkongsi satu tajuk yang berkaitan dengan makrifah Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita nak mengenal sifat-sifat surah-surah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya datang daripada Shah Alam. Ini masjid yang ke-45 11 Pak Ali di sini di negeri Kedah. Dan insya-Allah dalam waktu yang di antara maghrib dan isyak, kita duduk sekejap, kita mendengar tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man intaqala liyata'allama al-ilma, ghufira lahu qabla an yaftuha." Barang siapa yang melangkah untuk belajar satu bab daripada ilmu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Yakni dosa kecil yang dilakukan, dosa besar tak bolehlah, tak curi ke orang, rasuah, itu perlu kepada taubat yang khusus. Adapun dosa-dosa kecil diampunkan dengan amalan-amalan yang maksus, yang tertentu. Seperti kita duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kata guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yang mengatakan, "Kam min sahibil dhanbi." Berapa banyak orang yang ada dosa. Sebab kita semua ini menanggung dosa. La yakhlu min al-khata' wal nisyan. Bila sebut nama manusia, tidak lari daripada salah silap. Dakhal, masuk ia di dalam majlis ilmu, wa kharaj, dan dia keluar daripada majlis ilmu, la zamba alaih. Tidak ada dosa baginya. Yakni dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab kita hadir di dalam majlis ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Sebelum daripada kita bertemu dengan Allah Taala, Allah Taala bagi kifarahkan dosa kita, dan Allah Taala juga bagi kita peluang untuk kita bertaubat sekiranya kita ada dosa-dosa besar yang dilakukan sepanjang hidup kita. Baik. Jadi pada malam ini insya-Allah saya akan baca beberapa hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ia berkaitan dengan rupa, surah, gambaran yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana wajib kepada kita itu kenal Nabi. Bila kita kenal Nabi, kita akan datang cinta. Dan cinta ini merupakan salah satu sayap untuk menuju untuk sampai kepada Allah. Seorang itu apabila dia bergelar hamba, dia perlu menuju untuk usul kepada Allah, untuk terbang kepada Allah, perlu kepada dua sayap. Yang pertama takwa. Takwa ialah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjunjung segala perintah Allah Taala dan segala yang Allah Taala tegak, yang Allah Taala larang, yang Allah Taala cakap, maka kita tinggal semua. Dan satu lagi iaitu mahabbah. Mahabbah, dia tak boleh takwa saja tak ada mahabbah. Kerana burung, seekor burung ni tak boleh terbang kalau ada satu sayap. Dia kena terbang dengan dua sayap. Maka kita orang mukmin, kita nak terbang menuju Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada dua sayap. Yang pertama takwa, yang kedua mahabbah, cinta akan Allah Taala dan cinta akan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita baca Syama'il ini untuk mendatangkan tahakkuk, keyakinan kita untuk lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana seorang itu di akhirat kelak akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Al-mar'u ma'aman ahad. Manusia itu akan bersama dengan siapa dia kasih. Di akhirat bangkit kelak di yaumul hasyar, di pada mahsyar duduk dengan siapa yang dia kasih. Maka alamat kita kasih kepada seseorang itu banyak kita menyebut kathirul tikrar, banyak menyebut mengulangi nama sang kekasih, riwayat hidup sang kekasih. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi,
Tetapi kita banyak sebut benda lain, maka bangkit dengan benda lain. Dan akhirat kelak bangkit sebelah kita dalam Obama, sebelah kiri Lady Gaga, sebelah depan Dajjal, sebelah belakang Iblis. Sebab apa? Sebab di dunia ni kita banyak memuja mereka ini, yang menyebabkan kita lara, yang menyebabkan kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Segala puji bagi Allah Taala, dan rahmat itu ditimpakan kepada hamba-Nya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sawrah At-Tirmidzi rahmatullah alaih. Ini kitab Syama'il ini dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Asy-Syaikh, berkata Asy-Syaikh. Syaikh ni agak siapa Syaikh? Orang jangan tebal nama Syaikh. Syaikh ni pada istilahnya orang yang ada ilmu. Walau kana syaban, walau dia ni budak sekali mana pun. Ustazul kamil walau kana syaban. Ustaz yang mempunyai, yang sempurna dari segi malakah ilmu, walau dia budak. Umur 15 dan budak, tetapi dia diiktiraf oleh gurunya sebagai orang alim, maka dipanggil syekh. Dipanggil syekh. Qala Asy-Syaikh Al-Hafiz. Al-Hafiz ini satu gelar bagi mereka yang menghafal 300,000 hadis, matan serta sanad. Kalau di permulaan nama, kalau kita letak Al-Hafiz, maknanya orang itu menghafal 300,000 hadis. Kalau nama belakang tu Al-Hafiz, maknanya orang yang hafal Quran 30 juzuk. Itu banyak. Budak-budak tahfiz, budak-budak madrasah banyak yang hafal Quran. Tetapi Al-Hafiz di permulaan nama ni tak ada dah zaman sekarang. Tak ada zaman sekarang. Kalau kita mengaji ilmu hadis, ia ada 5 tabaqat, 5 tingkatan bagi orang yang belajar ilmu hadis. Yang pertama at-talib. At-talib iaitu mereka yang baru memulai belajar ilmu hadis, baru belajar Arba'in Nawawi, baru belajar kitab Riyadhus Shalihin, baru belajar kitab Bulughul Maram, baru hafal 1,000, 2,000, 5,000 hadis. Itu dipanggil at-talib. Yang kedua al-muhaddis, tingkatan yang kedua, iaitu mereka yang tahammul ilmu riwayah dan dirayah dan menghafal 40,000 hadis, matan serta sanad. Di Malaysia ni tak ada. Yang PhD hadis tu ada lah, tetapi yang hafal 40,000 hadis tak ada di Malaysia. Yang adanya di belah banyaknya di India, Pakistan, Bangladesh, Yaman, Makkah, Madinah, Mesir. Dan tingkatan yang ketiga iaitu Al-Hafiz. Al-Hafiz ini mereka yang menghafal 300,000 hadis, matan serta sanad. 100,000 hadis, matan serta sanad. Al-Hafiz. Orang yang mencapai darjah ini iaitu pengarang kitab ini, iaitu Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullah alaih. Dan tingkatan yang keempat iaitu Al-Hujjah. Al-Hujjah mereka yang menghafal 300,000 hadis, matan serta sanad. Orang yang mencapai darjah ini iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Dan tingkatan yang paling tinggi iaitu Al-Hakim. Al-Hakim iaitu mereka yang menghafal 1,000,000 ilmu hadis. 1,000,000 ilmu hadis. Orang yang mencapai darjah ini tak ada dalam sekarang ni. Ulama-ulama dulu banyak. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, di antaranya Imam Yahya bin Ma'in, di antaranya Imam Syu'bah radhiyallahu anhu. Itu orang yang menghafal 1,000,000 ilmu hadis. Imam Syu'bah ni tuan-tuan, dia kalau orang tanya dia, Imam Syu'bah, adakah ini hadis atau tidak ya Syekh? Kalau dia kata tak tahu, maknanya itu bukan hadis. Kalau orang tanya kita, Ustaz, dia hadis ke tak? Tak tahu saya. Itu maknanya kita ni jahil, betul-betul jahil. Tetapi kalau ditanya kepada Imam Syu'bah, adakah ini hadis atau tidak? Kalau Imam Syu'bah kata tidak tahu, maknanya bukan hadis. Itu dia punya hafalan. Banyaknya hafalan yang dibuat oleh Imam Syu'bah. Bahkan Allah Ta'ala muliakan Imam Syu'bah ketika mana kematian dia. Ketika mana kematian dia, dia dimandikan di atas katil yang mana Rasulullah SAW meninggal di atas. Yang mana Rasulullah SAW meninggal di atas katil di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu
keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang tertentu memandikan jenazah baginda dan mengkubumikan jenazah baginda. Kemudian ahli keluarga baginda menyimpan katil baginda ini di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila Imam Syu'bah meninggal, ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam keluarkan balik katil tersebut dan meletakkan jenazah Imam Syu'bah di atas katil tersebut. Mandikan Imam Syu'bah di atas katil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari jumlah memuliakan ahlul hadis, orang yang hidupnya untuk ilmu hadis, untuk berkhidmat dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab yang pertama di dalam kitab Syama'il ini, babu ma ja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada nak menyatakan tentang khalqi. Khalqi ini iaitu gambaran-gambaran yang zahir yang ada pada manusia. Yang ini gambaran yang zahir yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gambaran-gambaran yang batin dipanggil qulub. Dia panggil qulub. Seperti mana keadaan hati kita, sebagaimana perangai kita, akhlak kita, itu dipanggil qulub. Kalau khalqi iaitu gambaran-gambaran yang zahir, rupa paras manusia bagaimana, hidup manusia bagaimana, cara dia berjalan macam mana. Itu gambaran-gambaran yang zahir. Imam At-Tirmidzi meletakkan tajuk pertama dalam Syama'il ini tentang gambaran-gambaran yang zahir yang ada pada manusia. Kenapa Imam At-Tirmidzi meletakkan gambaran yang zahir? Yang pertama adalah gambaran yang batin. Sedangkan gambaran yang batin itu, akhlak seorang, hati seseorang itu dilihat oleh Allah Ta'ala, dipandang oleh Allah Ta'ala. Gambaran yang zahir itu tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu dan harta kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada hati kamu dan amalan kamu. Allah Ta'ala tidak pandang rupa paras. Sama ada kamu orang kulit hitam atau orang kulit putih, kamu rakyat Bahrain ataupun bangsawan, itu tidak dinilai pandang oleh Allah Ta'ala. Kita tengok Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Bilal ni bukan orang kulit putih, bukan orang kulit putih, orang Habsyah, orang Negro, yang mana dia berkulit hitam, bibirnya tebal, rambutnya kerinting. Dan harta Bilal di zaman jahiliyah, sebelum daripada dia menganut agama Islam, harganya dikatakan lebih murah daripada sekali gandum. Kita sekali gandum berapa? Berapa sekali gandum? Berapa kupan? Tak payah lagi. Kita beli borong je. Borong, kasih kira apa tak bayar. Tak tahu harga berapa. Bayar semua sekali. Harga sekali gandum lebih kurang, kita kata RM3.5, RM4 lah. Lebih kurang macam tu lah. Tetapi harga Bilal kalau dijual di pasar-pasar di Mekah dan di Madinah zaman jahiliyah dulu, harganya lebih murah daripada sekali gandum. Mungkin RM2, mungkin RM50. Tetapi apabila Bilal radhiyallahu anhu memeluk agama Islam, bertauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernabikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala angkat nilai Bilal di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala angkat nilai Bilal, iaitu dia ini menjadi ahli syurga, yang mana syurga ini tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Belum daripada dia meninggal, Rasul sallallahu alaihi wasallam dah mendengar tapak sandal Bilal di syurga. Satu hari selepas daripada sembahyang subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltuhu fil Islam. Wahai Bilal, engkau bagi tahu kepada aku, engkau abad mai kepada aku, apa yang engkau buat di dalam Islam. Fa inni sami'tu dufana alaik baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya aku telah mendengar tapak sandal kamu di dalam syurga. Belum lagi Bilal meninggal, Nabi di syurga semalam, Nabi dengar ini tapak sandal Bilal. Rasul dia boleh kenal tapak sandal Bilal, kerana Bilal belum daripada dia naik kepada di atas menara Nabawi, Masjid Nabawi untuk melaungkan azan, Bilal akan lalu di hadapan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
becah ni tapak sandal, tangga berjalan Bilal gini ni. Ini adalah cara berjalan tapak sandal Bilal. Lalu Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku tak buat benda dalam Islam kecuali selepas daripada wudu, selepas daripada berwudu, aku solat sunat wudu 2 rakaat. Apabila batal wudu, walau di tengah malam, aku terus mengambil wudu. Maknanya dia selalu mulazamah, istiqamah dengan wudu, menjaga wudunya. Apabila dia mengambil wudu, dia akan solat sunat wudu 2 rakaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengar tapak sandal ni dalam syurga. Kita kalau kita ni nak jadi ahli syurga, dan belum lagi kita mati, dah ada roh kita di syurga, kita tafakur dengan sunnah Sayyidina Bilal, dengan perbuatan Sayyidina Bilal. Bila ada habis batal wudu, ambil terus wudu, ambil terus wudu dan sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Maka kita, roh kita pun duduk di syurga dah. Belum daripada Haji Ismail, Haji sekian-sekian meninggal, kita dah ada di syurga. Syurga dah merindui kita. Itu Bilal radhiyallahu anhu, harganya telah diangkat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada Bilal. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam letih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepada baginda di atas bahu Bilal. Lalu Rasul mengatakan kepada Bilal, "Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal, tenangkan kami wahai Bilal, tenangkan kami wahai Bilal." Lalu Bilal pun melakukan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dikatakan suara Bilal sangat merdu, menyebabkan apabila Bilal melakukan azan, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah bagi sesiapa yang menghina Bilal. Ada seorang sahabat dia tersilap memanggil Bilal dengan panggilan yang tidak digemari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia memanggil Bilal, ya ibnatas sauda, ya ibnatas sauda, wahai anak lelaki kepada perempuan yang hitam, wahai anak lelaki kepada perempuan yang hitam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar panggilan sahabat kepada Sayyidina Bilal, dia marah. Dia marah, dia tegur sahabat tersebut, wahai sahabat, aku diutuskan untuk manusia ini untuk menyatukan umat tanpa mengira warna kulit, sama ada kamu hitam atau putih, sama ada kamu ni rakyat marhin ataupun orang atasan. Tetapi yang menyebabkan kamu itu mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sahabat tersebut tersentak bila ditegur oleh Rasulullah. Lalu dia merebahkan tubuhnya di tanah dan meminta Sayyidina Bilal untuk memijak lehernya sebagai kifarah, sebagai ganti kepada kesilapan dia. Tetapi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu memaafkan lelaki itu, sahabat. Ini Bilal, orang yang berkulit hitam tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Ta'ala tidak melihat rupa paras kita dan harta kita. Kita pakai Lamborghini ke, Mercedes Lamborghini ke, motosikal kapcai ke, basikal ke, ataupun jalan kaki, itu tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Yang gambaran-gambaran yang zahir itu tidak dinilai, tidak dipandang oleh Allah. Tetapi kenapa Al-Imam At-Tirmizi dalam bab yang pertama dalam kitab Syama'il meletakkan gambaran yang zahir, sedangkan gambaran yang zahir itu tidak dipandang oleh Allah Ta'ala, tidak dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Yang dinilai, yang dipandang ialah gambaran yang batin. Imam At-Tirmizi kata, aku meletakkan bab yang pertama dalam kitab Syama'il ini tentang gambaran-gambaran yang zahir ini bukan untuk nak meninggalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk menjinakkan umat Muhammad. Umat Muhammad ni apabila membaca kitab aku ini, mereka akan jatuh cinta dengan Nabi. Sebab manusia ini, tuan-tuan, puan-puan, jatuh cinta kepada seseorang ini dengan 3 sebab. Pertama, orang itu sedap ataupun orang itu cantik. Gambaran yang zahir yang menjadi permulaan untuk dinilai oleh manusia. Ya, orang tu cantik ataupun orang tu sedap, maka dia akan jatuh cinta. Tak tengok lagi hatinya bagaimana, perangainya bagaimana, kelakuannya bagaimana. Dia tak tengok itu kemudian.
Yang tengok smart. Kalau ada smart, lagi hati baik, package. Tapi yang dinilai oleh manusia ghalibnya ialah handsome dulu, cantik dulu. Dan sebab yang kedua, orang jatuh cinta kepada orang lain disebabkan orang itu ada hati yang baik. Ada hati yang baik. Dan sebab yang ketiga, seseorang itu jatuh cinta kepada orang lain disebabkan orang tersebut pernah buat baik dengan orang lain. Walaupun muka dia tak berapa nak handsome, hati dia tak berapa nak baik. Ada orang pecah rumah dah, perempuan ni, perempuan dia muka pecah rumah macam mana, beza dengan kaki masjid, hati dia lagi mana. Tetapi dia pernah buat baik dengan keluarga dia akan sayang kepada dia, keluarga dia akan kasih kepada dia. Tetapi Rasul SAW, ketiga faktor ini ada pada Rasul SAW. Nabi ini orang yang paling handsome. Bukan sekadar orang yang paling handsome, tetapi makhluk yang paling cantik. Kalau orang ni dia khusus lagi, spesifik lagi. Tapi kalau makhluk ni umum, makhluk yang paling cantik, makhluk yang paling sempurna. Al-Imam Al-Busairi mengatakan dalam burdahnya, kalau di pondok-pondok dia akan baca pagi Jumaat selepas daripada wirid subuh, sebelum daripada isyraq akan baca burdah. Al-Imam Al-Busairi mengatakan, فَمَبْلَغُ الْإِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. Setinggi-tinggi puncak pengetahuan manusia terhadap Nabi mereka hanya mengetahui bahawa Nabi itu hanyalah bashar, hanyalah manusia biasa. Kalau satu puak lagi dia kata Muhammad ni macam Muhammad di kampung tidak ada bezanya. Cuma yang beza Nabi Muhammad dengan kita diturunkan wahyu sahaja, menyebabkan dia ni jadi Nabi. Dia ni macam manusia biasa ya. Betul tak? Nabi ni macam manusia biasa? Tidak. Nabi ni bukan manusia biasa, manusia luar biasa. Dia ada beza dengan kita. Dari segi fizikal pun dah berbeza, apatah lagi dari segi kelakuan akhlak. Hidup kita, orang biasa ni, orang Melayu ni pesek. Hidup Nabi ni macam dalam Syama'il menyebut tentang fizikal baginda, tubuh baginda, as-sadr wal batan sawa. Perut dan dada Nabi itu sama. Adapun kita, perut lebih terkehadapan daripada dada. Sehingga kalau kita mandi ni boleh buat empang kat tengah tu. Jadi pecah dua. Jadi ada selekop dua. Beza kita dengan Nabi. Peluh kita dengan peluh Nabi beza tak? Beza. Peluh kita tinggi. Adapun peluh Nabi ni wangi. Kita kalau balik daripada Pendang, petang-petang balik rumah tak mandi, masuk rumah, orang perempuan kita kata pergi mandi dulu kan. Kalau tak mandi dia letak busuk. Anak-anak kita semua lari. Sebab abah dia ni busuk, tak mandi lagi. Rasul SAW tak mandi pun wangi. Sahabat boleh kenal satu-satu lorong di Madinah ini baru dilalui oleh Rasul SAW kesan daripada wangian Rasul. Atau berbau wangi satu lorong tersebut. Masya Allah. Darah Nabi pun tak sama dengan darah kita. Darah Nabi ini orang dibuat minum tabaruk. Darah kita ada orang minta baru. Orang gigit darah kita, ambil darah gila, minum. Ada. Darah kita ni najis. Darah kita ni najis. Kalau kita ada darah kita sebesar biji, sebesar 20 sen, 20 pound ke, besar dah semayang. Banyak, dikira banyak. Tetapi Rasulullah SAW, darah Nabi sahabat minum. Sahabat buat minuman. Ada seorang sahabat nama Abu Dar radhiyallahu anhu. Dia duduk dengan Nabi satu hari. Waktu itu Nabi baru selesai daripada berbekam. Kemudian Rasul SAW mengatakan kepada Abu Dar, wahai Abu Dar, kamu ambil darah aku ni, kamu pergi tanam. Kamu pergi buang. Lalu Abu Dar radhiyallahu anhu ambil darah Nabi ni, dia beralih daripada Nabi, dia diminum darah Nabi. Lalu dia kembali kepada Nabi SAW. Nabi tanya, wahai Abu Dar, Mada sanaqta bihadzal jam?
apa yang engkau buat dengan darah aku. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, ja'altuhu fi makanin alimtu annahu mukhfa 'anil nas. Aku telah menyembunyikan darah kamu ini di tempat yang tidak ada manusia pun melihat. Mana begini darah Nabi. Lalu Nabi tekak, la'allaka syarabta ya Abu Dzar. Adakah kemungkinan kau minum darah aku ini wahai Abu Dzar? Lalu Abu Dzar mengatakan, na'am. Lalu Nabi SAW mengatakan, wailak anin nar, celaka engkau daripada api neraka. Yang api neraka tidak akan menyentuh tubuh Abu Dzar, yang mana di dalam tubuh Abu Dzar radhiyallahu anhu itu ada darah Nabi. Tidak akan menyentuh tubuh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan asbab dia minum darah Nabi ini, setiap kali dia berada di medan tempur, setiap musuh yang berhadapan dengan Abu Dzar pasti akan ditewaskan oleh Abu Dzar, dipancung leher musuh tersebut. Jadi kekuatan yang luar biasa. Tak lemah. Ini bukan tongkat Ali, ini darah Nabi. Ini darah Nabi. Dan lawan musuh, kalah musuh. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita kadang-kadang kalau orang belajar silat dah, patut qul huwallahu ahad 50 kali nak ilmu kebal. Nak ilmu kebal. Niat baca qul huwallahu tu nak ilmu kebal. La haula wala quwwata illa billah. Ini minum darah Nabi, musuh yang berhadapan dengan Abu Dzar dikalahkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Itu beza Nabi dengan kita. Nabi pun manusia, kita pun manusia, tapi kita manusia biasa. Nabi manusia yang luar biasa. Nabi manusia yang luar biasa. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim, kata Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Nabi SAW adalah makhluk yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Mengatasi kesempurnaan arasy, qalam, lauh mahfuz, hatta syurga Allah. Kalau dibandingkan syurga Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad yang sempurna. Sebab itulah di dalam kitab Al-Insan Al-Kamil karangan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, seorang ulama daripada Hijaz, Makkahul Mukarramah, mengatakan Allah Ta'ala menciptakan kecantikan makhluk ini. 50% kecantikan makhluk ini Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad. 50%. 25% Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Yusuf AS. Dan 25% lagi Allah Ta'ala bagi, agihkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Yang 25% tu dipecahkan kepada berbilion-bilion makhluk ini. Kepada kesegakan lelaki, kecantikan gadis, keelokan haiwan, keindahan alam bukit, bukau, pulau. Itu mai daripada 25%. Nabi SAW 50%. Nabi Yusuf 25%. Yang Nabi Yusuf ni, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, Nabi Yusuf, kecantikan Nabi Yusuf pernah di Mesir. Orang-orang Mesir tidak makan selama 4 bulan. Tak makan selama 4 bulan. Bila mereka lapar, mereka akan memandang wajah Nabi Yusuf AS kenyang. Kita kalau orang tengok wajah kita, kok kenyang ni, berasa nak mutah balik, lapar tu lah. Tetapi Nabi Yusuf, bila mereka lapar, orang masih lapar, melihat Nabi Yusuf AS. Dan perempuan-perempuan di pasar, bila Nabi Yusuf masuk ke dalam pasar, mereka tanpa mereka sedar, orang perempuan yang kerjanya memotong daging, menjual daging, terpotong jarinya. Asyik tengok Nabi Yusuf AS. Asyik tengok Nabi Yusuf. Ini kata, ini bukan malaikat, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Malaikat yang diturunkan daripada langit. Kalau manusia ini tidak ada yang indah, yang segak sebagaimana Yusuf AS. Nabi Yusuf handsome. Tetapi Nabi Muhammad lebih handsome daripada Nabi Yusuf AS. Nabi Muhammad lebih handsome daripada Nabi Yusuf AS. Tetapi kita tidak pernah mendengar riwayat perempuan-perempuan terpotong jari melihat Nabi Muhammad. Tak ada. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala hijabkan kecantikan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala menciptakan 10 hijab daripada cahaya, 9 hijab daripada cahaya kecantikan Nabi Muhammad itu Allah Ta'ala tutup. Satu sahaja dibuka. Satu sahaja dibuka. Para sahabat bila memandang Nabi Muhammad, mereka akan memandang melalui 2 tempat sahaja, sama ada atas atau di bawah. Secara fokus direct, mereka tak mampu nak memandang
Sebab apa? Terlalu ijlalan wa izaman, terlalu haibah dan wibawa Nabi Muhammad. Tak boleh tengok, macam kita tengok lampu lah, tengok lampu ni spotlight tu. Tengok boleh tak? Tak boleh. Lepas dia tengok atas tu bawah. Matahari kita tengok, kita kena kalih matahari tu. Sama ada tengok tepi matahari, atas matahari ataupun bawah matahari. Nak tengok secara direct kita tak mampu. Apatah lagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni adalah makhluk yang paling sempurna. Bahkan walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi yang terakhir, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi yang paling sempurna, Nabi yang mendahului Nabi-Nabi yang lain. Dalam kitab Hujjatullah alal Alamin fi Mu'jizati Sayyidil Mursalin, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan, "Ma min mu'jizatin sabaqat li nabiyyin illa kanat li Rasulillah mithlaha aw afdala minha." Tidak ada mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Tak boleh buat. Boleh tak? Kamu nak tengah tempat tu, isyak tu, nasbah. Lebih-lebih tak boleh ni kita nak minum kopi ulang ni kedai ulang. Tengah masjid tak ada masalah, tak berapa ulang pun tak apa. Tak minta lah kita pun ada limit dia juga tak. Baik. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan tidak ada mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu kecuali diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Lebih ada, kurang tak ada. Kalau Nabi Musa alaihissalam digelar sebagai kalimullah, orang yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim digelar sebagai khalilullah, teman Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya mukjizatkan Musa, dia pukul laut merah, terbelah laut. Terbelah laut. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ajib lagi, iaitu Nabi membelah bulan. Nabi membelah bulan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, ini perkataan sebenarnya perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i berkata Imam Syafi'i, tapi dinakalkan, dipindah balik perkataan ini oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang alim daripada Mesir, keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ada seorang alim Imam Syafi'i kata, "Ya Imam, Nabi Isa alaihissalam boleh menghidupkan orang yang telah mati, tetapi kami tidak pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan orang yang telah mati." Lalu Imam Syafi'i mengatakan, menghidupkan orang yang telah mati itu adalah perkara yang biasa bagi dia. Benda yang jamadat, benda yang tidak bergerak, benda yang pasif, boleh bergerak, boleh menangis kerana rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih mentakjubkan bagi aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal permulaan Islam, Nabi ketika mana khutbah, Nabi menyandarkan tubuh baginda di pohon tamar ketika khutbah hari Jumaat. Satu hari seorang sahabat, seorang lelaki Ansar, tengah riwayat kata perempuan Ansar datang jumpa Nabi. "Ya Rasulullah, halla sanahta laka mimbar." "Ya Rasulullah, apakah boleh aku membuat dan menciptakan bagi engkau mimbar untuk engkau berkhutbah?" Dan nampak sahabat yang banyak, sekalian sahabat yang banyak ini di tempat yang lebih tinggi, "Aku akan membina kepada engkau mimbar." Lalu Nabi SAW mengatakan, "In syi'ta husna." Kalau engkau mahu, engkau binalah. Lalu dibuat kepada Rasulullah SAW mimbar. Pada hari pertama, hari Jumaat pertama, Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar tersebut, meninggalkan pohon tamar yang kebiasaan Rasul menyandarkan tubuh baginda yang mulia di pohon tamar tersebut. Ketika Rasulullah sedang khutbah, asyik Rasulullah sedang khutbah, sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mendengar suara seakan-akan bayi yang menangis. Semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Maka para sahabat tercari-cari,
anak siapa ni kan? Mari duk ganggu pertemuan ni. Cari anak budak kecil, tak ada. Cari-cari dapat kesan, dapat detect suara tersebut daripada pohon tamar yang kebiasaannya Rasul khutbah menyandarkan tubuh baginda yang mulia di pohon tamar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar, pergi kepada pohon tamar, memujuk supaya berhenti menangis. Aku sedang khutbah ni, ikut-ikut sudahlah, tak payah nangis kadang-kadang. Lalu pohon tamar tu tak nangis juga, nangis. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pujuk pohon tamar tersebut. Lalu pujuk dengan dua pilihan, diberi dua pilihan. Iaitu, aku doa wahai pohon tamar supaya engkau ni dikekalkan oleh Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Engkau tak mati sampai hari kiamat. Atau pilihan yang kedua, ataupun kalau kamu tak mahu yang ini, pilihan yang kedua, aku doa kepada Allah Ta'ala supaya engkau dimati sekarang. Dan engkau ini dibangkitkan di syurga, dijadikan salah satu daripada pohon-pohon syurga, dan buah-buahan daripada pohon ini, pohon kamu ini dimakan oleh ahli syurga. Lalu pohon tamar ini memilih pilihan yang kedua, iaitu dimatikan oleh Allah Ta'ala, dijadikan pohon-pohon syurga. Buah-buahan daripada pohon ini dimakan oleh ahli syurga. Lalu Nabi SAW mengatakan, Innahu qad ikhtar darul baqa'an daril fana. Sesungguhnya pohon tamar ini memilih untuk berada di tempat yang kekal, berbanding dengan dunia ini yang akan binasa. Tetapi kalau pohon tamar ini memilih pilihan yang pertama, adalah lebih baik bagi kita. Kenapa? Kerana apabila kita pergi haji atau umrah, kita pergi Madinatul Munawwarah, kita pergi Masjid Nabawi, kita melihat pohon tamar yang menangis sehingga hari kiamat. Rindukan Rasulullah SAW. Dan kita cuba bandingkan dengan diri kita. Ke atas kita diutuskan Nabi Muhammad, ke atas kita diutuskan syariat, ke atas kita diutuskan salat, tapi kita tidak pernah menangis kerana rindukan Rasulullah. Berbanding pohon tamar, bukan ke atasnya diturunkan syariat. Pohon tamar itu tidak salat, tidak puasa, tidak dakwah. Tetapi pohon tamar yang berpisah beberapa langkah menangis rindukan Rasulullah. Sedangkan kita ni berpisah beribu-ribu tahun. Nabi dah wafat, dah berpisah kita dengan Nabi beribu-ribu tahun, tetapi kita tidak pernah menangis kerana rindukan Rasulullah. Saya rasa pilihan yang pertama baik bagi kita. Kita tengok Masjid Nabawi, kita pergi Masjid Nabawi, dengar suara pohon tamar menangis rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini kita baca sikit lagi sampai hadisnya. Wabihi ilaihi qal. Ini hadis berkenaan dengan orang yang terbaik, makhluk yang terbaik, iaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabihi ilaihi qal akhbarana Abu Raja' Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik annahu sami'ahu yaqul. Telah mengkhabarkan kepada kami daripada Abu Raja' Qutaibah ibn Sa'id. Bila kita baca hadis Nabi SAW, baca nama tokoh-tokoh, rijal, orang-orang saleh yang meriwayatkan hadis Nabi. Kerana apa kita baca nama mereka? Apa pentingnya? Pentingnya ialah turun rahmat dalam majlis kita. Turun rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang mendengar. Kerana ulama menyebut zikrus salihin tatanazzalu rahmah. Menyebut nama orang soleh itu turun rahmat. Apatah lagi menyebut nama Sayyidus Salihin, penghulu orang soleh, iaitu Nabi besar Muhammad SAW. Lagi banyak rahmat akan turun. Baik. An Malik ibn Anas. Ibn Qutaibah ini mengambil hadis ini daripada Malik ibn Anas, pengasas kepada mazhab Maliki. Mengambil hadis ini daripada Rabi'ah bin Abdurrahman. Imam Rabi'ah mengambil hadis ini daripada Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ini ialah sahabat Nabi dan budak Nabi, khadim Rasulullah SAW. Apabila kita membaca hadis Nabi SAW, bila sebut khadim, itlaq khadim ini ialah Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat daripada kalangan kanak-kanak, yang mana
ketika mana permulaan Islam, orang-orang Muhajirin yang hijrah daripada Makkahul Mukarramah ke Madinah untuk menyelamatkan akidah, mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan binatang ternakan mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan tanah air mereka, hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan akidah kerana Allah Ta'ala. Tinggal sebatang kala sampai di Madinah, orang-orang Ansar menyambut orang-orang Muhajirin. Orang-orang Ansar menyambut orang Muhajirin dan mereka menginfakkan harta yang mereka ada. Kalau mereka ada rumah 2 tingkat, 1 tingkat itu diberikan kepada orang Muhajirin, mereka berada di bawah. Kalau mereka ada binatang ternakan, mereka akan infakkan binatang ternakan. Kalau mereka ada tanah, mereka akan bagi tanah kepada orang Muhajirin. Dan kalau ada orang Ansar yang beristeri 2, diminta kepada orang Muhajirin yang bujang memilih isteri mana yang dia suka. Isteri yang pertama atau yang kedua diceraikan, diberikan kepada orang Muhajirin. Tetapi ibu kepada Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim, dia tidak ada harta. Orang yang miskin, cuma dia ada budak kecil, anak kecil, iaitu nama Anas bin Malik. Dikatakan umur Anas bin Malik ketika itu 10 tahun. Umur dia 10 tahun. Ditarik budak kecil ini oleh ibunya. Ibu dia tarik, bawa pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Sulaim dia cemburu. Tengok orang-orang Muhajirin ni infak, orang Ansar ni, orang Madinah, orang kampung dia infak kepada orang Muhajirin. Tapi Ummu Sulaim dia nak infak juga, tapi tak ada harta. Dia ada budak, ada anak dia. Dia dibawa jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada benda nak bagi kepada engkau ya Rasulullah. Kepada agama Allah Ta'ala tak ada benda nak bagi. Cuma aku ada anak kecil ini. Inilah satu-satunya harta yang ada pada aku. Aku infakkan harta ini, aku wakafkan harta ini kepada agama engkau, iaitu Islam. Ini Ummu Sulaim dia kata kepada Nabi. Jadi kita kalau kita ada anak, ibrah daripada peristiwa ini, ulama kata kalau ada anak, tarik seorang 2 orang anak ini untuk agama Allah Ta'ala. Dan untuk agama Allah Ta'ala, tafa'ul dengan peristiwa Ummu Sulaim menginfakkan harta ini kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW memandang budak kecil ini daripada atas bawah, tengok atas bawah. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan baginda di atas kepala budak kecil ini, lalu berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fi. Ya Allah, perbanyakkanlah harta budak ini, perbanyakkanlah anak budak ini, dan berkatilah budak ini. Ini doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Allah Ta'ala istijabahkan, Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi-Nabi ini. Dikatakan bahawa di Madinah berkat daripada doa Nabi, kalau orang Madinah tanam pohon taman yang berbuah pohon sekali, tetapi pohon kepunyaan Anas bin Malik berbuah setahun 2 kali. Kalau orang lain setahun sekali dah pohon taman berbuah, tapi pohon kepunyaan Anas bin Malik setahun 2 kali berbuah. Pernah berlaku di Madinatul Munawwarah musim kemarau yang panjang, hujan tak turun lamanya. Tetapi yang ajibnya, kebun kepunyaan Anas bin Malik di Madinatul Munawwarah hujan turun lebat. Satu-satunya kebun di Madinah hujan turun, tempat lain tak turun, berkat daripada doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala juga memperbanyakkan harta Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, aku telah mengembumikan daripada sulbiku 125 orang. Tak mati lagi. Anak hak mati 125 orang. Pok tolong kafan, tolong kebumikan. Kita 7 orang, cukup lah. Ini 125 orang. Allah. Itu berkat daripada doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Annahu sami'ahu yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa bil tawilil ba'id
tidak terlampau tinggi. Ini dia cerita tentang sifat orang yang paling sempurna, makhluk yang paling cantik di dunia. Bagaimana sifat Rasul tersebut? Rasulullah tidak terlampau tinggi, tidak tinggi macam dalam, tak tinggi macam pokok kelapa. Tetapi Rasulullah ini, kata ulama, aqrabu ila qul, hampir kepada tinggi. Sahabat yang paling tinggi iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tinggi Sayyidina Umar 3 meter. Tetapi apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk sebelah Sayyidina Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi. Itu mukjizat bagi kita. Ditarik tubuh baginda tu nampak tinggi. Tapi kalau Rasul duduk seorang-seorang, Rasulullah tak nampak tinggi sangat, tapi nak tinggi. Kata Al-Imam Al-Qastalani, katanya kalau dibawa dua orang yang sangat tinggi, satu orang sahabat tu panjat sahabat dia macam sarkas. Rasulullah ditakdir, Rasulullah duduk sebelah tu, Rasulullah yang paling tinggi. Tarik, dia tak nampak lekeh. Kalau Rasul ni duduk sebelah orang yang tinggi, Rasul nampak pendek sikit. Nampak sifat kekurangan. Rasul ni pendek sikit daripada fulan ke fulan. Nampak naik bagi Nabi. Baik. Wala bil qasir, dan tidak pendek. Pendek ni kurang lah kan. Bagi kita tak ada masalah. Kalau gelar kita Haji Mak pendek, Haji Ibrahim pendek, tak ada masalah bagi kita. Kita bukan Nabi. Tetapi bagi Nabi ni pendek ni satu benda yang istihzat, satu benda yang kurang. Wala bil abyadil amhaq, dan tidak putih melepok. Kulit Nabi ni tidak putih melepok. Macam kita pakai bedak ataupun kita pakai kuku putih, kuku putih. Beda juga kuku putih. Comel lah tu. Tak berapa lah comel. Comel juga tak berapa. Bukan comel hak asli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak putih melepok. Bagaimana kulit baginda sallallahu alaihi wasallam? Putih ke merah-merahan. Bil humrah, putih ke merah-merahan, sebagaimana kulit orang Syam. Kulit orang Syam ni kulit yang paling cantik di dunia. Tetapi tidak menafikan orang yang putih kekuningan itu tak cantik. Putih kekuningan itu juga cantik. Putih kekuningan itu cantik, tetapi di dunia yang paling cantik ialah putih ke merah-merahan. Adapun di syurga nanti, putih yang paling cantik ialah putih kekuningan. Sebab ahli syurga, bila mana dia makan, makanan yang dia makan walau banyak sekali mana pun tidak akan menjadi darah. Yang merah itu ialah darah. Ahli syurga, makanan yang dimakan itu keluar, yang sisa-sisanya keluar melalui peluk-peluk. Masya-Allah, tabarakallah. Agama Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Wala bil ja'bil qatab. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jomodah. Sebagaimana wali orang Arab ni jomodah, kerinting. Kerinting, walaupun muka handsome, kalau kita tarik dia punya serban tu, rambutnya kerinting. Tetapi rambut Rasulullah tidak kerinting, wala bisabti, dan tidak lurus sebagaimana orang buat teknik rebonding lurus. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berombak-ombak. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Dibangkit, dilantik menjadi Rasul oleh Allah Ta'ala. Nabi menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Yang ini genap 40 tahun. Bukan baru masuk 40 tahun, genap 40 tahun. Fa'aqaba min Makkah asyra sinin wa bil Madinah asyra sinin. Dan Nabi SAW menetap di Mekah 10 tahun. Ada hadis ini sebut 10 tahun, yang ini 13 tahun. Sebab hadis ini diriwayatkan, diceritakan atas jalan bundar. Angka dia atas jalan bundar. Macam kita lah, kata Haji Mak beli gula berapa kilo? 10 kilo ya. Walaupun kita beli 13 kilo, tapi atas jalan bundar kita bercakap, kita kata 10 kilo. Begitu juga yang 13 tahun, sahabat kata 10 tahun. Dan di Madinah 10 tahun. Fatawaffahullahu ta'ala ala ra'si sintina sanah. Diwafatkan Allah Ta'ala akan Nabi ketika Nabi umur 60 tahun, yakni 63 tahun. Rasulullah SAW meninggal di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hari baginda meninggal tu sepatutnya Rasulullah duduk rumah isteri Nabi yang lain, iaitu Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Tetapi Sayyidatina Hafsah, dia tengok Nabi ni sakit tenang. Nabi ni sakit tenang. Nabi ni ketika duduk sakaratul maut,
Sayyidatina Hafsah bawa Nabi pergi rumah Aisyah. Dia kesian tengok Nabi sebab Nabi ni suka di rumah Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi itu diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diambil nyawanya oleh malaikat di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi, dan tidak ada pada kepala baginda dan janggut baginda ishruna syahratan bayda, 20 uban. Sahabat kira dan tidak ada satu pemimpin tokoh pujaan oleh pengikut-pengikutnya yang didiktekan secara spesifik fizikal kelakuan akhlak kecuali baginda. Sahabat kira uban di janggut Rasul ni ada 20. Mana 20? Di sini sedikit, di sini sedikit, di sini sedikit, di sini sedikit. Cukup dekat, sama rata. Bukan 20 ni stopbox sikit dia saya berdak. Dia sikit-sikit. Ulama kata orang yang ada uban ini al-bayda jalal. Orang yang ada uban putih ini ialah orang yang wibawa. Uban tu tanda wibawa. Dan as-saudak jamal. Dan orang yang ada rambut hitam itu segak, cantik. Nabi ni terhimpun pada Nabi segak dan cantik. Haddatsana Humayd ibn Mas'ad al-Basri radhiyallahu anhu ila anqal. Allah Subhanahu wa taala ahsan bis-shawab. Allah Subhanahu wa taala ahsan bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma